rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatraw innahu bima ta'maluna basir. Tetapkan olehmu mendirikan ibadat kepada Allah. Tetapkan dengan arti kata istiqamahlah kamu, sentiasa berada di jalan yang lurus, sentiasa tetap dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita ini teruskan melakukan amal ibadat. Jangan biarkan diri kita ini hanyut meninggalkan amal ibadat kepada Allah. Boleh jadi kita buat, lama-lama kita tinggal, kemudian kembali balik buat dan teruskan sehinggalah menjadi istiqamah dan melakukan ibadat kepada Allah. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang dia boleh amal nanti dia boleh masuk dalam syurga? Nabi sebut, Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti barang yang kami suruh, sebagaimana yang aku perintahkan, yakni yang sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan. Jadi apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan wajib kita tunaikan. Macam mana kita nak tahu perintah Allah? Perintah Allah datangnya daripada lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Nabi kamu ambillah ke, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi maka hendaklah kamu tinggalkan. Maka dikatakan bahawa mesti seseorang itu istiqamah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan perintah Allah Ta'ala ini manfaat kepada diri kita sendiri dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan, dan mereka yang taubat, dan bersama dengan mereka yang bertaubat serta kamu, yakni samalah kamu dengan orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi diperintahkan agar kita ini teruskan beribadat kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Maka disuruh kita kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak buat salah. Manusia sentiasa melakukan dosa, kesalahan, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kita. Bila kembali, mestilah kita dalam keadaan istiqamah. Bagaimana kita nak istiqamah? Mesti kita bersama dengan orang-orang yang boleh, yang saleh, yang boleh mendorong kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita akan lemah kalau kita ni tidak duduk berkawan dengan orang-orang yang saleh. Dan kita ini kalau tidak bertaubat kepada Allah, kita semakin berdosa kepada Allah. Maka orang yang tidak bertaubat kepada Allah, dia semakin jauh dengan Allah. Bahkan dikatakan bahawa orang itu tidak berjalan kepada Allah sehinggalah dia bertaubat. Bermakna kalau dia tidak bertaubat, seolah seperti dia berlari di tempat yang sama. Sebab itu berlaku kita, banyak kita beribadat. Kalau kita fikir ibadat dulu sampai sekarang, sama saja lebih kurang. Kadang-kadang kesan ke dalam hati kita tidak semakin bertambah. Ya, wahani kita, takut kita kepada Allah tidak semakin bertambah. Perasaan kita nak dekat dengan Allah tidak bertambah. Maka disuruh kita agar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka mesti kita azam tidak mahu buat maksiat. Kalau kita telah buat itu yang tidak boleh ditinggalkan, kita azam. Azam ini mendorong kita, insya-Allah boleh berjaya meninggalkan. Buat azam dan menyesal, merasa benci dengan maksiat tersebut. Dan juga di samping itu mempertingkatkan ilmu agama. Kerana orang yang bertaubat, kalau dia tidak meningkatkan ilmu agama, dia kira tidak bertaubat lagi. Dan dia kena bersama dengan orang yang saleh. Bila kita bertaubat, kita kena bersama dengan orang yang saleh. Kerana sesungguhnya kita ini tanpa kita sedar, kita akan mengikut dengan siapa kita berkawan. Begitu juga dengan agama kita. Kita ini agama kita elok dengan orang yang elok, kita ambil agama dengan dia. Maka dikatakan bahawa
bersama dengan orang yang bertaubat kepada Allah, hendaklah kamu ini bersama dengan orang yang bertaubat. Dan jangan kamu melalukan had, yakni jangan kamu melampaui batas. Jangan melampaui batas dalam melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita buat dosa kita satu. Bahkan kita buat dosa diri kita dan kita ajak pula orang buat dosa, ini sudah melampaui batas. Bahkan lebih-lebih lagi kerana kita, orang lain jadi buat dosa belaka kerana kita. Maknanya maka ini dia melampaui batas. Maka hendaklah kita ini melakukan ibadat, bertaubat kepada Allah bersama dengan orang yang bertaubat, dan jangan melampaui batas Allah. Bahawasanya ia subhanahu wa ta'ala dengan barang yang kamu kerjakan amat melihat, dan Allah Ta'ala melihat dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi apa-apa yang kita lakukan, baik sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya, Allah Ta'ala maha melihat apa yang telah kita lakukan. Jadi di mana saja kita berada, Allah Ta'ala memandang kita. Maka disuruh agar kita berjaga-jaga, agar meninggalkan maksiat, sehingga rasa takut di dalam hati kita. Maka jangan melampaui batas, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita buat, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Sebab itu perbuatan zahir manusia boleh nilai ikut zahir saja, tetapi Allah Ta'ala tidak menilai ikut zahir saja, bahkan dia menilai zahir dan batin. Kerana Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, ataupun ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Ta'ala melihat hati-hati. Maknanya Allah Ta'ala tidak melihat rupa paras kamu yang cantik, tubuh badan kamu yang sehat, tetapi Allah Ta'ala melihat hati-hati kamu yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan yang sama saja, ada dua orang buat perbuatan yang sama. Yang pertama infak fisabilillah, yang kedua pun infak fisabilillah. Tetapi yang kedua infak fisabilillah ikhlas kerana Allah, yang pertama infak fisabilillah kerana nak suruh orang puji dia, maka yang pertama itu tidak ada nilai di sisi Allah. Tapi yang kedua tadi akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disuruh kita berhati-hati, bahkan mengingati bagaimana orang-orang yang soleh dahulu, yang sebelum ini kita cerita ada orang yang buat ibadat akhirnya mati kufur. Bahkan iblis itu sebenarnya yang disebut Azazil, dia amal ibadat. Maknanya beribadat begitu lama dengan Allah Ta'ala, akhirnya dia termasuk di kalangan makhluk Allah Ta'ala yang ingkar kepada Allah, kerana tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga dengan para siswa yang beribadat kuat ibadat, tak ada orang boleh lawan, rajinnya beribadat, akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Begitu juga dengan Bal'am Ibnu Ba'ura, yang dia ini saleh, pekat wali yang tinggi, berdoanya makbul, akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kena ingat, ada orang yang soleh mati tidak beriman, nanti dalam keadaan tidak diampunkan dosa oleh Allah. Dan ada orang yang buat jahat, buat salah, tiba-tiba mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan soleh. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya. Hingga adalah Nabi SAW bersabda, telah menghubankan, bukan menghuban. Uban ni telah menyebabkan aku ini berhuban rambut. Rambut berhuban. Uruban rambut maknanya telah menghubankan aku, surah Hud dan saudara-saudaranya. Yang menyebabkan Nabi ini katanya beruban, di antaranya kerana memikirkan apabila turunnya surah Hud, lalu Nabi memikirkan tentang isi-isi kandungan di dalam surah Hud tadi, menyebabkan rambut Nabi ini berubah. Jadi sebenarnya memang orang-orang yang banyak fikir ini kadang-kadang yang cepat berubah. Tapi kalau dia fikir, ada fikir bab dunia, ada fikir bab akhirat.
Maknanya kadang begitulah. Ada orang kadang-kadang dia ahli bisnes, berubat. Saya jumpa orang sama tua dengan saya. Saya ingat dia umur 60. Ingat dia umur 60. 20 tahun. 20 tahun dia. 70 tahun lah maknanya dia. Daripada dia budak dia berniaga. Patut belajar saya orang susah. Saya ini orang-orang belajar saya sudah kerja dah agak-agak barang. Sudah bekerja dah. Maknanya dah bekerja makan puluh tahun. Sekarang ni umur dia saya tanya umur berapa, mati-mati saya ingat 60-50. Punya lebih kurang saya. Maknanya kerja kuat. Dia kerja kuat. Kadang-kadang. Jadi sebenarnya usia umur ni tidak tu. Dikatakan tidak, bukan keutamaan. Yang paling utama adalah hati kita dengan Allah. Waktu orang yang baik ini, orang yang umur panjang, baik amalannya. Bukan kata umur panjang buruk amalan tu bukan. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang baik amalannya walaupun umur pendek. Boleh jadi umur dia pendek saja, tapi walaupun umurnya pendek tapi banyak ibadat. Berbeza dengan orang yang umur panjang tapi kurang ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ini siapa ubah rambut dia adalah kerana memikirkan apa yang ada dalam surah. Jadi disebut di antara ayat yang menyebabkan Nabi berubat ini, yakni ayat mengenai disuruh kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nabi ini dia tidak ada dosa. Jangan kata Nabi berdosa, Nabi tidak ada dosa. Nabi ini maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jaga engkau daripada manusia. Dan Allah Taala memang menjaga Nabi. Orang-orang yang buat zalim Nabi pun Allah Taala jaga, dan Allah Taala jaga Nabi. Tak buat zalim orang. Dia tak buat zalim orang. Itu bukan Nabi buat zalim orang, maka Nabi tak pernah buat zalim orang. Walau orang buat zalim ke dia. Walaupun orang lempar batu sampai berdarah Nabi, tapi Nabi doa lagi kepada dia. Maknanya Nabi tahu solehnya Nabi. Lalu dikatakan bahawa oleh kerana banyak memikir tentang akhirat menyebabkan rambut uban. Jadi uban ini sebenarnya tidak abdul dicabut. Kadang-kadang nak buat uban cabut, takut tu. Maknanya jadi takut dicabut, maka tidak abdul. Jangan dicabut. Bahkan uban ini mengingatkan kita kepada kematian. Kalau orang itu ada uban lah. Mana? Lalu dikatakan bahawa kata khil di kehendak sabda Nabi itu akan ayat ini dan yang seumpama di dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala. Ada kata ulama yang menyebabkan Nabi ini jadi ubat. Di antaranya ayat wastaghfir li zambika. Firman Allah wastaghfir li zambika, yakni maksudnya dan minta ampunlah bagi dosa kamu. Wastaghfir, minta ampunlah li zambika, bagi dosa kamu. Allah bila dia baca minta ampun, Allah Ta'ala perintahkan Nabi minta ampun, sedangkan Nabi tidak ada dosa. Tapi Nabi terlalu memikirkan tentang seolah-olahnya dia banyak dosa. Sebab tu orang yang memikirkan dia ini, merasakan dia ini banyak salah depan Allah, naklah dia yang diampunkan. Orang yang merasakan bahawa dia tak ada apa-apa dah, tak ada benda baik dah dengan Allah Ta'ala, yang ni Allah Ta'ala tak ampunkan dosa. Kadang-kadang tidak diampunkan dengan sebab kesombongan kita. Macam kita sudah soleh, sudah baik, maka Allah Ta'ala tunjuk Nabi tidak ada dosa. Sampai bila jumpa ayat wastaghfir li zambika, minta ampunlah dosa kamu, dia jadi takut, nangis, taubat dengan Allah, minta dengan Allah. Sampai beristighfar 70 kali, 100 kali, bertaubat kepada Allah. Nabi nak taubat apalah? Nabi tidak ada dosa. Dosa-dosa ni untuk orang yang bertaubat. Kita ni memang layaklah kena bertaubat. Bahkan kalau boleh taubat tiap hari kita, patutnya begitu. Memang kita kena bertaubat. Walaupun kita buat ibadat dan sebagainya. Jangan kata orang yang buat ibadat tak perlu bertaubat. Dalam ibadat kita buat dosa. Dalam ibadat kita baca Quran banyak sikit, jadi ujub, jadi hati yang dah lain dah. Rasa rajin buat amal ibadat, tengok orang-orang malas laku dah, kita je rajin. Jadi semua membawa kepada dosa. Kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Nabi bertaubat? Yang pertama, Nabi nak tunjuk contoh kepada umat yang mana kita memang kena bertaubat. Kalau Nabi bertaubat, mana kita kena bertaubat juga. Yang kedua, Nabi taubat untuk umat. Sehingga dikatakan Nabi kalau boleh kesakitan orang lain, kalau boleh dia pikul, dia nak pikul. Sebab itulah Nabi sudah tidak sanggup lagi tidur malam. Nabi sudah tidak sanggup kenyang perutnya. Kerana apa? Kerana terlalu kasih kepada umatnya.
Yang kasih Nabi ini tidak dapat digambarkan lagi. Baik, minta ampun bagi dosa kamu hingga dikurniakan Allah atasnya dengan ampun, hingga bahawa dikurniakan Allah atasnya dengan ampun, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua. Supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua, maka Nabi SAW sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kita begitu juga kena minta ampun dengan Allah, agar Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Sebab tu kita kena kasih kepada Nabi. Apatah lagi orang tanya saya, macam mana Ustaz kalau Nabi kita sekarang dihina, macam mana? Adakah hari ini baru kita nak ambil berat tentang Nabi? Nabi ambil berat kepada kita lama dah. Ambil berat tentang kita. Tapi itulah Allah Ta'ala nak sedarkan kita. Selama ni kita lupa Nabi. Allah Ta'ala nak sedarkan kita. Dan macam mana kita nak bela Nabi? Nak bela Nabi ni dengan akhlak Nabi lah. Dengan akhlak Nabi. Banyak mana kita selawatkan Nabi satu hari. Banyak mana kita ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi kita tak pernah lupa pada kita sampai ke mati. Dia tak pernah lupa. Sehingga sampai kepada sakarat maut, ketika Nabi nak menghadapi sakarat maut ni sangat sakit. Tidak dapat gambarkan sakit. Orang mati-mati ni sangat sakit sebenarnya. Kalau kurang sakit pun orang yang berjihad fisabilillah, walaupun dia mati kena tembak dan itu kurang sakitnya dibanding dengan sakit-sakit orang yang mati biasa. Jadi sakit ini sangat sakit. Orang yang mengalami itu, maka Nabi di antara orang yang sakit ketika menghadapi sakaratul maut. Sehingga malaikat kata, inilah yang paling ringan aku cabut. Kalau macam itu umat aku tidak tahan. Lalu Nabi berdoa, Allahumma hwin alayya fi sakaratil maut, Allahumma hwin ala ummati fi sakaratil maut, agar Allah Ta'ala meringankan sakaratul maut kepada umatnya. Sehingga kerana habis nyawa pun doa lagi, sehingga kerana habis dah. Kiranya nafas yang terakhir kalimahnya ummati ummati. Maknanya ummati ummati, maknanya umat aku. Itu gambaran kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka firman-Nya, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak, dan kami buangkan daripada-Mu dosa kamu yang memberatkan belakangmu. Maknanya wa wada'na anka wizrak, kami letakkan daripada engkau itu akan dosa engkau, kami buangkan daripada-Mu dosa kamu. Kami buangkan daripada-Mu dosa kamu dan memberatkan dan yang memberatkan belakang kamu. Dan nak beritahu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa Nabi, dan Nabi pula bila Allah Taala mengampunkan dosa-dosa dia pula memohon kepada Allah agar Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Bahkan Nabi juga ingin kalau boleh nak menanggung segala kesusahan-kesusahan kita, lantaran kerana sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi firman Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, diampunkan Allah bagimu akan dosa yang telah terdahulu. Ni Nabi, Allah Ta'ala angkat dosa dia, Allah Ta'ala ringankan dia, pemudahkan dia, dan Allah Ta'ala ampunkan bagi Nabi tadi ma taqaddama min zambika, yang terdahulu daripada dosa-dosamu, yakni dosa-dosanya yang terdahulu Allah Ta'ala ampun. Bahkan Nabi ini keampunan lebih dahulu sebelum dia buat kesalahan, maka tidak ada kesalahan bagi orang serupa. Sudah ada dah keampunan sebelum Nabi melakukan kesalahan. Maka Nabi tidak ada buat kesalahan. Dan wama ta'akhkhar, dan yang terkemudian sebelum Nabi nak buat salah, kalau Nabi nak buat salah sebelum itu Allah Ta'ala sudah sediakan pengampunan bagi Nabi, maka tidak ada bagi Nabi tadi dosa. Lalu dalam keadaan macam itu, bayangkanlah, padahal Allah Ta'ala sebut ke dia tu, kepada Nabi tu, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, maknanya yang pertama Allah Ta'ala kata wastaghfir li dzambika, mintalah engkau ni dosa, engkau ni minta ampun. Seolah-olah Allah Ta'ala kata kepada Muhammad, kamu minta ampun. Bila Allah Ta'ala suruh, dia berasa dia sangat bersalah.
tak ada salah. Tapi nak beritahu sifat Nabi ini sangat-sangat rendah diri, dia minta ampun. Bila dia minta ampun, Allah Ta'ala kata, wa wada'na anka wizra, aku angkat kesalahan kamu. Allazi anqadha dhahrak, yang kamu tanggung belakang aku angkat. Kita bagaimana kalau kita ini ada kesalahan, kesusahan, orang selamatkan kita, orang tolong kita kesusahan kita. Macam mana kita kadang-kadang suka hati tanpa lupa orang lain. Lupa orang lain. Nabi Allah Ta'ala sebut, kamu minta ampun bagi dosa kamu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, aku buang kesalahan kamu, dan apa-apa yang membebani kamu aku akan cabut, ringankan kamu. Tak ada apa-apa. Lepas tu Allah Ta'ala kata pula, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya aku ampunkan, aku maafkan, ampunkan kesalahan kamu yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Lepas dah untuk diri dia tu, lepas dah, tak ada apa-apa dah. Allah Ta'ala sudah memberi jaminan kepada Nabi bahawa dia ni tidak akan buat dosa ataupun diampunkan, tidak berdosa, diampunkan oleh Allah yang terdahulu dan juga yang kemudian. Dan adalah Nabi SAW kemudian daripada mereka itu sembahyang malam hingga bengkak dua kaki. Mana ni? Ini kita baca lagu apa Nabi boleh? Lalu dikatakan bengkak dua malam. Jadi yang Nabi sembahyang malam sampai bengkak ni, di antaranya lepas ayat-ayat ni. Lepas ayat-ayat ini Nabi kata Allah Ta'ala minta ampun. Lepas tu Nabi minta ampun, Nabi beristighfar, bertaubat. Kemudian Allah Ta'ala suruh beritahu lagi, kamu ni dosa kamu diampunkan, apa ni, bebanan-bebanan kamu diangkat, kesusahan-kesusahan kamu akan dimudahkan, dan dosa-dosa kamu akan dihapuskan. Dalam keadaan macam itu Nabi sudah tak ada apa dah untuk dirinya, tapi Nabi sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki ketika itu. Sedangkan Allah Ta'ala sudah beri jaminan dah kepada Nabi bahawa Nabi ini adalah orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hingga bengkak dua kakinya, maka dikatakan baginya, adakah membuat ini ya Rasulullah? Siapa yang kata itu? Aisyah. Aisyah tanya kepada Nabi bila melihat Nabi tidak ada di sebelahnya. Maknanya Nabi tidak ada, maka Aisyah pun bimbang. Aisyah ni dia orang cemburu. Dia tak boleh tengok Nabi tak ada sebelah, dia susah hati selalu. Kemana perginya? Maknanya kemana tu? Siapa ada satu kisah, dia bangun tengok Nabi tak ada. Dia pergi cari dalam bilik, pergi tengok tak ada. Dia pun susah hati, kata jangan-jangan di belah sana tu. Maknanya jangan-jangan takut dia. Maka dia pergi cari Nabi. Dia pun pakai baju kelupung warna hitam, sebab hitam dia kelupung, dia keluar daripada rumah. Sebab dalam rumah tak ada. Dia tanya-tanya Nabi pergi ke mana. Allah, Nabi ni orang soleh dah. Mana ya itulah orang puang. Alah, tak apa mula. Jadi nak beritahu pergi. Dia pergi cari Nabi. Rupanya Nabi pergi dekat perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ni dekat perkuburan para sahabat Nabi. Lega dia ingat kita mana. Rupanya di situ kita ke kubur. Pergi ke perkuburan sahabat. Kemudian balik. Bila balik, Nabi pusing balik, dia cepat-cepat balik supaya Nabi tidak tahu. Maka dia berlari. Puang berlari. Dia berlari, dia masuk dalam rumah, terus dia tidur. Nabi dia berjalan, dia tak jalan lambat, Nabi jalan cepat. Jalan Nabi seperti turun daripada bukit sebenarnya. Nabi jalan cepat. Jadi Aisyah ni dia berlari cepat. Ada berlari memang dalam puasa. Jadi dia berlari. Nabi sampai rumah tengok Aisyah tidur. Maka Nabi pun duduk sebelah Aisyah, tengok Aisyah bernafas. Kalau berlari kan nanti dia tu bernafas. Nabi pun tanya kepada Aisyah, apa kena pada kamu ni? Takut lelah ke, kena asma seperti ke? Lalu dikatakan bahawa dia cerita, dia kata dia pergi cari rupanya Rasulullah pergi ke sana. Pergi ke sana maknanya. Jadi Nabi tersenyumlah dengan apa yang berlaku tadi. Lalu dikatakan bahawa Nabi sampai bengkak dua kakinya, maka dikatakan baginya, adakah memperbuat ini ya Rasulullah? Kenapa kamu buat macam ini? Sampai kaki kamu sembahyang sampai bengkak-bengkak.
Dan sesungguhnya telah mengampunkan Allah bagimu barang yang terdahulu daripada dosamu dan barang yang kemudian. Sedangkan Allah Ta'ala telah ampunkan dosa-dosa kamu. Yaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala telah ampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Maka sabdanya, afala an akuna abdan syakura, ataupun afala akunu abdan syakura. Lalu dikatakan bahawa maka tiadakah aku hamba yang bersyukur? Maknanya, apakah salahnya aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Selepas Allah Ta'ala beri jaminan kepada Nabi keampunan dosa, Nabi tetap beribadat kepada Allah Ta'ala. Nak beritahu Nabi beribadat sebagai hamba Allah kepada Allah, bukan hamba kepada syurga, bukan hamba kepada keampunan dosa, tidak, tapi hamba kepada Allah. Biar Allah Ta'ala jamin syurga ke, dia tetap beribadat kepada Allah Ta'ala sampai bengkak kaki-kakinya. Kerana kuatnya Nabi beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi beribadat bukan untuk dirinya sahaja, bahkan Nabi beribadat kepada Allah Ta'ala di antaranya untuk umatnya. Kenapa Nabi sampai begitu sekali? Kerana Nabi telah diceritakan bagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu mereka itu bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Zahirnya macam kesalahan seperti Nabi Yunus yang sampai ditelak oleh ikan, dan juga Nabi-Nabi yang lain. Tetapi sebenarnya itu adalah pengajaran yang Allah Ta'ala ceritakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang Nabi-Nabi yang terdahulu. Lalu Nabi ini orang yang sangat kuat minta maaf dengan Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi adalah orang yang banyak menangis. Lalu disebut orang-orang yang banyak menangis lembut hatinya, orang-orang yang banyak tertawa keras hatinya. Maka kita disuruh agar banyak menangis. Tapi banyak menangis untuk apa? Menangis untuk hati kita ni, iman kita yang lalai kepada Allah, ibadat kita yang kehilangan ibadat, kehilangan masa-masa kita dengan perkara yang sia-sia itu. Dan masa kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan adalah Nabi SAW sembahyang malam, dan Nabi sembahyang malam, dan sembahyang malam itu wajib bagi diri Nabi. Bahkan Nabi kalau dia tinggal sembahyang malam, dia akan qada pula untuk siang hari. Nabi dia sembahyang, maknanya dia itu sembahyang tahajud. Kita panggil sembahyang malam sebenarnya. Sembahyang pada waktu malam ini, di akhir-akhir malam itu wajib atas Nabi, tapi sunat atas umatnya. Kalau wajib atas kita ramai tinggal semayang malam maknanya. Lalu dikatakan bahawa Nabi semayang malam dan Nabi menangis. Nabi terus menangis. Nabi menangis ni, Nabi menangiskan umatnya. Sedangkan dia sudah dapat jaminan syurga, jaminan apa-apa, tak boleh menangis. Tak sepatutnya. Yang kita ni tak ada jaminan. Tak ketawa, tak menangis. Jadi nak beritahu, disuruh kita agar Nabi ni sentiasa menangis. Lebih-lebih lagi di waktu malam. Waktu malam, dan sabda ia dan Nabi baca, katanya dibaca ketika sujud katanya. Boleh dibaca. Dan ataupun ketika Nabi berdoa dalam waktu sembahyang malam, Nabi pun membaca doa, A'udzubika, a'udzu bi'afwika, a'udzu bi'afwika min iqabika, wa biridhaka min sakhatika, wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ini kena hafalah. Kalau nak membaca doa ini boleh dibaca. Kadang-kadang kita heran kalau orang semayang-semayang sujud lama, dibaca apa dah? Dibaca apa? Tak apalah, itu bacaan dia. Maka dalam sujud kita boleh baca dengan doa-doa yang kita kehendaki. Boleh baca. Kita boleh baca doa-doa yang kita kehendaki. Kemudian di antara doa yang dibaca oleh Nabi, ada mengatakan Nabi baca doa ini ketika sujud, A'udzu bi'afwika min iqabika wa biridhaka min saqatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsi. Jadi maksudnya, aku berlindung dengan ampun engkau daripada seksa engkau. Aku berlindung daripada seksa-Mu dengan keampunan kamu. Amin. Lindunglah, berlindung Allah Ta'ala agar tidak menyeksa kita. Tidak menyeksa kita dengan sebab keampunan. Kalau tidak sabit ampun, terseksalah kita, diazab oleh Allah Ta'ala dengan sebab dosa kita. Tapi dengan sebab keampunan Allah Ta'ala, dengan ibadat kita tak padat.
Dengan ibadat kita tak padan dengan dosa yang telah kita lakukan, maka tidak ada cara lain dah. Lepas tu kita tak minta dengan biibadati, tidak dengan ibadat, tapi minta dengan apa? Biahwika, dengan keampunan engkau. Jangan minta keampunan Allah dengan ibadat kita, sebab tidak padan ibadat kita dengan keampunan Allah. Bahkan dengan dosa kita pun tidak padan. Kalau dipikir lagi dengan nikmat pun tak padan. 800 tahun dalam kitab Jauhar Ma'ruf, 800 tahun orang beribadat tanpa maksiat ditimbang dengan nikmat mata. Berat lagi nikmat mata dengan ibadat 800 tahun tanpa maksiat. Itu tak tahu ni nikmat lain, nikmat lidah, mata, tangan, kaki. Sebab itu nikmat Allah pun tak padang dengan ibadat kita. Ibadat kita ini Masya Allah. Sebab itu kalau kita faham, tak ada ruang kita nak bangga dengan ibadat. Kita tidak faham, kita rasa ibadat kita, tak ada ruang kita nak bangga dengan ibadat. Maknanya cukuplah kadang-kadang dengan ibadat kita ini, kalau dengan satu kesalahan, dengan satu saja. Bagaimana ada Nabi yang dengan sebab satu kalimah saja, Nabi apa? Nabi Nuh kata, itu anak saya ya Allah. Allah Ta'ala kata, bukan anak kamu. Marah Allah Ta'ala pada dia. Dia bertaubat, menangis, salah kata gitu. Dengan satu perkataan saja, maknanya Allah Ta'ala kata itu bukan ahli keluarga kamu. Kerana walaupun itu memang anak Nabi Nuh, tapi anak Nabi Nuh tidak beriman, maka Allah Ta'ala kata itu bukan ahli keluarga kamu. Ahli keluarga Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi hendaklah memohonkan ampunan Allah Ta'ala. Kalau tak mohon keampunan Allah Ta'ala, mesti binasa kita. Lalu dikatakan bahawa aku berlindung dengan ampun engkau daripada seksa engkau, dan dengan redha engkau daripada muka engkau. Yang ini memohon dengan keredaan engkau daripada kemukaan. Maknanya menyamakan, mohon Allah Ta'ala berlindung dengan berlindung kemukaan engkau dengan sebab redha Allah. Allah Ta'ala ni dia ada redha, dia ada muka, dia ada kasih, dia ada marah. Dan kata Allah Ta'ala tidak ada marah. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri musibah itu tanda, kadang-kadang tanda Allah Ta'ala marah, kita tak faham. Musibah Allah Ta'ala beri. Lalu dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang tadi, bila dia buat kesalahan-kesalahan, minta Allah Ta'ala redhakan kita dengan cara ibadat. Maka mohon pada Allah, redhalah kami, yang kerana keredaan Allah lebih besar daripada kemukaan. Walau redha Allah ni, bila Allah Ta'ala redha, sudah tidak mengira lagi dosa kita setara mana pun. Tadi katakan dosa sepenuh langit dan bumi pun, bila Allah Ta'ala redha, dengan sedikit keredaan Allah Ta'ala saja sudah diampunkan segala dosa. Belum lagi Allah Ta'ala menunjukkan sifat-sifat ataupun keredaan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka mintalah berlindung dengan Allah agar Allah Ta'ala redha kepada kita, kasih kepada kita. Tak ada dah yang paling untung orang yang mendapat redha Allah, itu paling untung. Itulah orang yang paling bahagia sebenarnya. Siapa yang bahagia? Bahagia orang yang mendapat redha Allah. Tak kira dia kaya, dia miskin, dia susah, dia ada ilmu, dia tak ada ilmu, itu bukan ukuran. Itu ukuran makhluk. Orang ada dunia, ada ilmu, ada harta, ada pakat dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala nak beri redha pada seorang, Allah Ta'ala tak kira orang ni fakir ke, miskin ke, jahil ke, Allah Ta'ala boleh redha pada dia. Maknanya bila Allah Ta'ala redha kepada dia, dengan sebab apa? Dengan sebab keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada dia. Lalu dikatakan, dan aku berlindung dengan dikau daripada engkau, tiada aku dapat menghinggakan pujian atas engkau. Jadi katanya aku berlindung dengan engkau daripada engkau, berlindung dengan engkau, dengan kemukaan, dengan azab engkau, daripada Allah Ta'ala juga. Kita kena minta berlindung dengan Allah. Tak ada jalan lain. Tidak ada dah. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan kita kalau Allah Ta'ala ingin mengazabkan. Waliyazubillah. Maka dikatakan bahawa kita berlindung dengan Allah, dengan kemukaan Allah, dengan kemarahan Allah, kembali kepada Allah. Benarlah kata Ibnu Athaillah, jadilah kamu dengan Allah seperti ibu dengan anak. Bagaimana ibu itu dengan anak? Kalau ibu tadi pukul anaknya, anaknya lari ke mana? Lari ke mak dia juga. Kadang-kadang belah-belah pukul, belah-belah tu dia peluk kaki mak dia. Tambur, dia taklah hati. Mak dia pukul dia. Tapi ibu-ibu jangan pukul anak. Ni contoh saja. Jangan pukul anak, jangan kasar dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kasar ini dengan sebab kita kasar. Kita kasar dengan suami, kita kasar dengan dia.
Dia kalau boleh lembut-lembut. Dia kata kita buat lembut naik atas kepala. Maknanya dah kena banyak doa. Ibu bapa ni dia doa. Dia lebih hebat. Berdoa lah. Maknanya kita nak anak kita 20 tahun lagi, kita doa dah sekarang ni. Doa pada Allah Ta'ala biar anak kita jadi ulama contohnya. Dia doa dah sekarang. Lepas tu kita adalah kita doa anak kita jadi ulama, kita akan anak kita sukan, sekolah sukan, jadi ulama pun begitu. Ya benar sabar. Nanti kita nak anak kita jadi ulama, kita apalah ke pondok. Maknanya kita nak anak kita ini jadi ulama, kita akan suruh anak kita belajar bahagian perubatan jadi ulama pun. Mesti kena tu. Di samping kita berdoa kepada Allah, maknanya. Jadi tidak salah maknanya kita nak suruh anak kita jadi apa-apa pun. Jadi doktor pun bagus, jadi peguam pun bagus kan, jadi ulama belaka, nak ajar siapa. Tapi pastikan anak kita ini soleh. Anak kita ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa berlindung dikau dengan engkau, yakni dengan Allah, tiada aku dapat menghinggakan pujian atas engkau dan tak mampu nak memuji Allah. Asal pujilah Allah Ta'ala, tak akan tercapai pujian sampai pada yang sebenarnya. Maksudnya, jadi kita boleh puji semampu kita lah. Pujilah Allah, kena puji. Tapi nak katakan pujian yang sebenar tidak sampai. Hatta kepada Nabi pun, kalau kita puji Nabi macam mana pun tak padan dengan pujian itu, dengan sifat Nabi, dengan apa yang ada pada Nabi. Maka Allah Ta'ala, kita pun mengaku selalu, maknanya tidak terhinggalah aku nak puji kamu ni, tak dapat nak gambarkan, tak mampulah nak puji. Dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Jadi jangan memandang Allah Ta'ala dengan sifat qahar, dengan sifat jabbar, tapi memandang Allah Ta'ala dengan sifat lutuf, sifat kelembutan, dengan sifat halim. Kita ni kadang-kadang banyak jadi cepat urus sampai jangan. Maknanya yang kata Allah Ta'ala kenapa buat saya macam ni, jangan. Makna kita kena kata Allah Ta'ala ini kasih pada kita ni, buat kita macam ini supaya kita sedar selama ni kita lalai. Kena buat macam itu, memandang dengan sifat lembut Allah Ta'ala, jangan memandang dengan sifat kemukaan Allah. Walaupun kita memang buat salah, tapi Allah Ta'ala itu maha baik dengan kita, dan kerja kita mesti kena puji Allah tiap-tiap hari, kerana rezeki kita dapat daripada Allah, bahkan bukan daripada kita sendiri. Lalu dikatakan bahawa tiada aku dapat menghinggakan pujian atas engkau seperti barang yang memuji engkau atas diri kau, yakni atas zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji diri dia sendiri kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu firman Allah. Maknanya ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Ta'ala sebaik-baik penolong, sebaik-baik pembantu. Allah Ta'ala memuji zat dia. Maka kita puji Allah tidak mampu memuji sebagaimana Allah Ta'ala memuji akan zatnya. Maka disuruh juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sibuk memikirkan apa Allah Ta'ala nak kurniakan kita, tapi kita sibuklah dengan bagaimana kita nak memperbanyakkan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahawa segala sahabat yang mereka itu sebaik-baik masa. Sahabatlah sebaik-baik golongan selepas pada Nabi, kerana sahabat gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ini tidak boleh orang itu mencela kepada sahabat, kerana sahabat dikatakan sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman. Maknanya orang yang boleh diambil contoh, orang yang tidak akan berlaku penyelewengan daripada para sahabat, kecuali terdiri daripada munafik itu. Kalau munafik itu tidak dipanggil sahabat, walaupun dia mengaku sahabat maknanya. Tetapi orang yang benar-benar bersama dengan Nabi, yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang seduduk sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tabiat ilmu langsung daripada Nabi. Daripada Nabi. Sebab tu seorang yang belajar ilmu dengan Nabi, kalau dia penakut dia akan jadi berani berjihad, kalau dia kedekut dia akan jadi dermawan, kalau dia itu hati keras akan menjadi lembut, kalau dia malas beribadat dia akan jadi rajin beribadat. Ini para sahabat Nabi. Mereka ini orang-orang yang saleh. Maka siapa yang menghina sahabat Nabi, maka dia serupa umpama dia menghina Nabi, maka berdosa besar. Orang yang menghina sahabat Nabi. Lalu ingat, ada pahaman dipanggil pahaman Syiah, dia ini menghina sahabat-sahabat Nabi. Wa iyazubillah min zalik.
maka jauhkan kita daripada menghina sahabat Nabi. Bahkan Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muhtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku seumpama bintang, mana-mana kamu ikut sahabat aku, kamu akan dapat petunjuk. Kenapa Nabi kata seumpama bintang? Sebab dulu orang berjalan padang pasir, mana ada signboard, mana ada jalan ke Kuala Lumpur kona kanan kiri, tak ada, padang pasir. Jadi mana petunjuknya? Petunjuknya bintang. Dia tengok bintang, petunjuk. Maka sahabat Nabi umpama petunjuk. Bahkan disebut dalam hadis lain, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin ialah 4 orang sahabat besar bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan sahabat Nabi ni kenapa dia mulia? Dikatakan kurun yang paling mulia. Yang pertama, sahabat Nabi lah sahabat yang banyak berzikir kepada Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu berzikir duduk baring, berzikir, ingat Allah Taala sentiasa. Kemudian mereka itu adalah orang yang bersifat kasih sayang dan mencintai Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka itu Muhammad Rasulullah, orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, adalah orang yang sangat keras dengan orang kafir dan sangat lembut di antara satu sama lain. Kenapa sahabat Nabi mulia? Kerana mereka itu orang yang kuat ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu akan tengok mereka para sahabat rukuk sujud kerana mencari redha Allah Ta'ala. Mereka itu ahli rukuk, ahli sujud, bukan ahli rukuk. Maknanya memang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat ini adalah sebaik-baik golongan. Ada kisah orang yang mencela sahabat. Seorang orang tua dicela sahabat. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang lain namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas melarang, jangan kamu cela sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nanti kalau tidak aku doakan kepada kamu. Dia kata doalah. Maknanya dia tidak takut. Akhirnya dia berdoa. Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoalah dia. Lepas daripada berdoa, lalulah datangnya datangnya unta pun datang. Lalulah tahu daripada mana unta datang berlari. Lari, lalulah langgar lelaki tadi. Terpijak, tersepak terpijak, kali sakit membawa kepada mati. Maknanya itu sahaja. Ada sahabat Nabi yang lain begitu juga. Dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad berdoa. Yang pertama doa panjang umur. Taklah. Yang kedua doa dia duduk dalam fitnah. Duduk dalam fitnah maknanya. Yang ketiga dia didoakan dalam keadaan kehinaan. Jadi fitnah ini, jadi dia ni banyak maknanya berlaku kepada dia, sehingga kan orang jadi hina kepada dia. Lepas tu satu hari orang jumpa dia seorang orang yang sangat tua sampai mata tertutup dah. Panjang sungguh umur dia. Dapat mana nak berjalan pun tak ada. Tapi dalam keadaan macam tu masih lagi Mama buat fitnah. Dalam keadaan macam tu, orang pun kata apa orang tu jadi macam tu? Itulah sebab dia terkena doa Sa'ad yang berapa. Apa Sa'ad doa ke dia? Sebab dia itu mencela sahabat Nabi. Jangan mencela sahabat Nabi. Mereka itu orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Semua sahabat Nabi mulia. Tak kira lah Muawiyah yang pernah berperang dengan Sayyidina Ali, Muawiyah mulia. Mulia walaupun dia berperang dengan Sayyidina Ali. Tapi dia tetap mulia. Dia lebih mulia daripada kita. Maka jangan kita mempersendakan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian dikatakan bahawa sebaik-baik umat, dan ialah sebaik-baik umat sahabat ini adalah nyata daripada mereka itu suatu daripada gurau ke garu-garu gurau salah pasti digaru itu gurau lah, bersuka-suka. Jadi satu hari sahabat kami ni sebaik-baik umat, baik-baik kurun, baik-baik masa sahabat Nabi ini dalam keadaan macam tu. Satu hari
Satu hari dalam keadaan dia bergurau-gurau. Maknanya maka turun firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, alam yakni lillazi na'amanu an taksha'a qulubuhum li zikrillah. Adakah melembutkan bagi hati? Adakah melembutkan bagi hati mereka yang percaya mereka itu, bahawa khusyuk mereka itu bagi menyebutkan zikrullah. Maknanya belum tibakah lagi bagi orang yang beriman hatinya tunduk untuk ingat kepada Allah. Bila kamu belum tibakah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, tunduk hati-hati mereka mengingati Allah. Bila lagi hati-hati kamu semua ni nak tunduk ingat pada Allah? Maknanya macam kita sudah beriman sudah beriman, maknanya kita mengaku Allah, kita bersembahyang, sudah sembahyang, tapi bila lagi hati kita betul-betul khusyuk dengan Allah? Ini persoalan yang Allah Ta'ala tanya kepada kita semua. Bila lagi wahai orang-orang yang beriman, hati kamu nak benar-benar tunduk. Kadang-kadang kita ini betul dalam sembahyang kita tunduk pada Allah, luar sembahyang kita tunduk pada nafsu. Maka dikatakan Allah Ta'ala soalkan kita, Allah Ta'ala akan tanya pada kita, bila lagi kamu ni nak ingat kepada Allah? Maknanya cukuplah dengan kesalahan-kesalahan dahulu, cukuplah dengan maksiat-maksiat yang terdahulu, dan minta ampunlah kamu dengan Allah Ta'ala di atas dosa yang telah kita lakukan. Sebelum daripada ini, hendaklah kita usaha bersungguh-sungguh agar hati kita tunduk khusyuk dengan Allah Ta'ala. Maknanya, lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala beri teguran ni pada siapa? Pada para sahabat. Sedangkan sahabat itu pun sebaik-baik umat sebenarnya, sebaik-baik golongan, dan tidak ada orang yang soleh seumpama sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi mulia juga adalah disebabkan cinta mereka kepada Nabi mengatasi orang lain. Sebab apa dia benar-benar cinta? Sebab dia tengok Nabi. Siapa ada seorang muslimah zaman Nabi seorang, suami dia pergi berperang, anak dia pergi berperang, balik daripada medan perang, dia pun tunggu orang kata suami kamu sudah mati syahid fi sabilillah. Dia sikit tak sedih, dia tanya Nabi dah, saya nak tanya Rasulullah mana? Rasulullah macam mana? Lalu dia tunggu, ternyatalah suami dia balik mati syahid, syuhada. Lepas tu orang beritahu, dah anak dia tak ada, orang beritahu pula anak kamu pun mati syahid juga. Dia tanya lagi, dah Rasulullah macam mana? Rasulullah sihat. Datang anak dia, tengok betul anak dia mati syahid. Dia dah percaya dah. Betul ke ni? Kalau macam tu saya nak pergi jumpa Rasulullah, saya nak tengok sendiri. Lalu orang bawa dia, memang ternyata Nabi selamat daripada medan perang. Baru dia kata, ya Rasulullah, tidak ada yang menggembirakan aku, tidak ada yang menyedihkan aku kecuali kehilangan Rasulullah. Maknanya sayangnya mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan dia tolak anak dok sayang suami, dok sayang isteri, bukan, dok sayang anak, bukan, tetapi kasih sayang dia kepada Nabi mengatasi segala-galanya. Maka ini golongan sahabat. Golongan sahabat. Maka golongan sahabat ini patutnya orang dah sudah baik, sudah ditabiahkan. Kalau orang tanya siapa anak murid Rasulullah lah, gambarannya begitu. Dan kalau anak murid Rasulullah orang macam mana? Memang akhlaknya sangat mulia. Orang sangat mulia, ambil direct macam tu. Dalam keadaan sahabat Nabi yang sebaik-baik umat, yang dididik oleh Nabi, ditabiah oleh Nabi, Allah Ta'ala tegur lagi, alam yakni lillazina amanu an taksha'a qulubuhum li zikrillah. Bila lagi kamu wahai sahabat Nabi yang beriman, hati kamu nak khusyuk tunduk kepada Allah, ingat pada Allah, dok berguras macam. Maknanya Allah Ta'ala tegur lagi pada sahabat Nabi yang sudah baik. Kalau para sahabat Nabi pun begitu, bagaimana kita yang hati tak tunduk-tunduk dengan Allah? Sedangkan sahabat Nabi ini orang yang hati ingat. Lalu seolah-olah janganlah kamu ni banyak bergurau sangat, jangan kamu lupa kepada Allah, janganlah lalai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita, dan duduk dalam istiqamah, berterusan dalam melakukan kebaikan kepada Allah. Masya Allah, ayat Quran tak turun zaman kita. Kalau turun zaman kita tak tahulah. Maknanya tadi nak gambarkan, turun zaman sahabat Nabi, zaman orang soleh, zaman orang yang bersama dengan Nabi. Bukan dia turun pada orang kafir, duduk depan orang kafir, bersama sahabat-sahabat Nabi. Hanya Nabi baca saja di hadapan sahabat, di hadapan orang kafir untuk dia beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan ayat, banyak juga ayat yang turun kepada para sahabat.
sebagai memberi peringatan kepada sahabat. Sedangkan sahabat itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Apa sifat sahabat Nabi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka itu suruh orang beriman dengan Allah. Mereka itu menyuruh orang buat baik, mencegah perkara munkar, dan mereka menyuruh manusia kepada Allah Ta'ala. Maknanya orang yang maknanya orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala, itu pun Allah Ta'ala beri ayat, beri peringatan, turun lagi ayat, beritahu kepada para sahabat. Itu bila sahabat bergurau, turun satu ayat, beri peringatan kepada. Memanglah hebat sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi dia terpandang saja dalam keadaan tidak sengaja pandang dengan sesuatu yang tidak patut dia pandang, dia bertaubat sampai tak jumpa Nabi, menangis siang malam. Akhir kali sampai ke mati. Bukan tengok tak, dia terpandang saja. Terpandang saja seorang wanita, lalulah dia rasa menyesal. Akhir kali bertaubat kepada Allah sampai membawa kepada mati. Nak beritahu hebat para sahabat Nabi. Itu pun ada juga ayat-ayat yang Allah Ta'ala turun kepada sahabat Nabi. Maka boleh gambarlah kita ni, memanglah kita ni duduk lalai, duduk lalai kepada Allah. Kalau ikutkan sahabat Nabi, insya-Allah saya 2 ayat dah kalau untuk sahabat Nabi. Kalau 2 ayat, ini bukan untuk sahabat Nabi, ini untuk orang lain. Bukan sahabat Nabi, untuk orang lain. Macam kita lah. Kita kalau apa-apa orang lain, bukan kita. Orang lain lah kena baca. Sebab tu dia jadi payah nak berubah. Payah nak ubah. Sebab bila baca, bila kita dengar, kita akan letak orang lain, bukan kita. Kita sekadar dengar, begitu orang lain. Sebab itulah sahabat Nabi Allah Ta'ala turun ke dia. Sepatutnya tak turun dah ke dia. Sebab yang banyak salah kita, beza dengan sahabat Nabi. Tapi Allah Ta'ala turun lagi ke sahabat Nabi, beri teguran lagi, beri peringatan lagi. Sabda dalam keadaan tu Nabi ada sama mereka. Yang Nabi mereka jadi contoh, macam mana nak jadi soleh, macam mana akhlak, macam mana contoh. Kita hari ni payah nak jadi contoh. Maknanya lalu dikatakan bahawa kemudian dihantarkan di dalam umat ini seperti keadaan yang amat dikasihi akan hududnya dan siasah yang amat besar. Siasah ni kata peraturan yang amat besar dan adab. Lalu Allah Ta'ala hantarkan, Allah Ta'ala jadikan umat ini siapa? Itulah umat Nabi Muhammad seperti keadaannya umat yang dikasihi. Allah Ta'ala kasih, lalu dengan kasih Allah Ta'ala letakkan hudud, batasan-batasan. Buat macam ni, begini. Tengok umat Nabi Musa, kalau dia buat salah, dia kena taubat. Wa tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kamu dengan Tuhan kamu, bunuh diri kamu. Buat salah dulu baru Allah Ta'ala khabar. Buat salah, kalau begitu dia tak berani, tapi dia buat salah dulu. Dia buat salah, dia sembah patung berhala. Patung anak lembu di umat Nabi Musa. Jadi bila sembah patung berhala, dia dah beriman. Lepas beriman dia jadi kafir balik sebab sembah patung berhala. Lepas tu Nabi Musa balik, datang nak beriman balik. Nak beriman baru Allah Ta'ala khabar cara macam mana? Kamu kena taubat. Taubat ni macam mana? Wa tubu ila bari'ikum, kamu kena bertaubat kepada Tuhan kamu. Faqtulu anfusakum, kamu kena bunuh diri kamu. Baru khabar. Mungkin kalau kata nanti kalau aku ikutkan, nanti Nabi Musa kena ikut, nanti aku kena bunuh. Mungkin dia tak buat begitu. Tapi dia baru beritahu, Allah Ta'ala beritahu batasan dia. Sekarang ni macam mana cara dia kami tak buat salah ni? Cara dia kamu kena taubat. Dan macam mana taubatnya? Faqtulu anfusakum, kamu kena bunuh diri kamu. Umat Nabi Muhammad khabar selalu tu. Buat salah begini, kemudian taubat paling ringan. Buat dosa besar, taubat ringan saja. Ringan saja. Ringan kalau banding dengan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa kena tikam dirinya. Ambil pisau. Keri boleh tak? Orang iri ya. Lepas pada tu ambil apa-apa, tikam diri dia. Sanggup tak dia? Tak sanggup. Dia kapur, dia tak sanggup. Allah Ta'ala kata kalau tak sanggup dia orang lain. Dia punya syarat dia kena pegang benda tajam, pisau ke apa-apa, dia kena tikam diri dia. Itu taubat. Masya Allah. Jadi bila ditanya, dia beritahu pada Nabi mana sanggup, tak sanggup, saya tak sanggup. Bila tak sanggup, adakah pembunuhan itu tak berlaku? Tetap berlaku. Allah Ta'ala kata biar orang lain.
Pergi orang lain. Orang lain tu siapa? Orang lain tu anak beranak dia yang beriman juga tapi tak sembah patung berhala. Beri. Bila beri bolehlah. Pak saudara tak sembah, anak saudara sembah. Maka pak saudara kena sembah, kena bunuh anak saudara. Anak saudara tak sembah, pak saudara sembah. Anak saudara kena bunuh pak saudara. Mak sembah, suami tidak sembah. Maka isteri sembah, suami tidak sembah. Maka suami kena bunuh isteri. Gitulah keadaan dia. Khabar pula dengan Allah, tak sanggup. Kalau tak sanggup, tak apa, aku akan gelapkan. Gelapkan, cuaca akan jadi gelap. Kalau jadi gelap, kena bunuh, kena tikam juga guala-guala pun. Kena tikam juga. Maknanya itu taubat umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Musa. Ada kita, itu kita kata di sini. Imam Ghazali kata umat yang dikasihi oleh Allah. Allah Ta'ala letak batasan-batasan. Yang letak batasan, kita buat lebih kurang lagi. Buat salah, taubat, banyak dosa, istighfar. Gitu lah kita baca waktu lah. Maknanya mati. Allah Ta'ala gelapkan, maka mereka berbunuh-bunuhan. Bila dia bunuh dalam keadaan gelap, mana dia tahu? Ikut tikam. Ada juga orang hak tu tertikam sama diri. Ada juga. Lepas pada tu Allah Ta'ala cerahkan balik, tengok bergelimpangan mayat Nabi Musa menangis. Menangis sampai tahu itu taubat. Allah Ta'ala kata taubat umat dia diterima. Begitulah taubat umat Nabi Musa. Tapi kita umat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala betul tentukan batasan. Ini siasat yang amat besar. Siasatnya apa? Peraturan. Peraturan ataupun dan juga ada adab. Maknanya sehinggalah berkata Yunus Ibnu Ubaidillah berkata, jangan kamu sentosa, yakni jangan kamu merasa selamat daripada kerak tangan. Kerak tangan. Daripada kerak tangan pada 5 dirham. Sebaik-baik anggota daripadamu, bahawa ada esok hari disesat akan dia. Jadi katanya Yunus bin Ubaidillah ni, kamu jangan rasa selamat kalau kamu ambil 5 dirham, kerana nanti dekat negeri akhirat nanti akan diperlihat juga anggota kamu tadi. Diperlihat juga esok hari guana-guana. Jadi kalau kita buat apa-apa jangan rasa selamat. Waktu dulu sekarang tak apa dah. Orang tu tak ingat dah. Orang tak ingat, Allah Ta'ala tidak tidur, tidak mengantuk, tidak lupa. Sebab tu kalau kita faham betul-betul nak ambil khianat Allah, tak berani kita. Duit 5 sen pun 1 sen pun tidak berani. Sebab katanya Yunus bin Ubaidillah ni, jangan kamu lupa, jangan kamu rasa aman, jangan kamu rasa selamat. Walaupun hanya beberapa keping duit dinar, beberapa kerak, sebenarnya bukan kerak tangan aja, beberapa keping duit dinar sebenarnya dari bahasa Arab ni. Dengan beberapa keping dinar, maknanya beberapa duit yang sedikit pun, jangan rasa selamat, kerana besok hari nanti Allah Ta'ala akan bentangkan balik. Ini sebagai ayat peringatan kepada kita. Tapi kita, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala boleh ampun dosa kita. Memang boleh ampunkan dosa kita. Sebab itu kita umat Nabi Muhammad, kalau kita betul-betul bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maka selamatlah kita. Walaupun dulu kita pernah buat, tak kira lah apa-apa tadi, baik dosa yang sekecil-kecilnya, maknanya sekecil-kecilnya kita tak pulangkan duit orang posen je, bukan orang kira kita kata begitu, ataupun sebesar-besarnya sampai kepada minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya, maka Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa. Dengan sebab kita benar-benar bertaubat, kita benar-benar insaf, ikhlas dengan Allah Ta'ala dalam taubat, maka Allah Ta'ala boleh ampun. Sebab umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala melihat taubatnya di sebalik dosanya, maka taubat lebih besar daripada dosa. Kalau dia bertaubat, maka dosa kecil saja bagi Allah untuk menghapuskannya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, walaupun dosa itu sedikit, nanti dikira besar, kerana dia tidak mahu bertaubat kepada Allah. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, agar kita ini sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga olehmu, ingat betul-betul. Ini peringatan yang diberi oleh Imam Al-Ghazali. Maka bahawasanya adalah pekerjaan sangat takut kebinasaan. Ingat
pekerjaan kita buat dosa ini sangat membawa kepada kebinasaan dan diterima akan kesalahan. Dan umur pula singkat, dan umur kita singkat, tidak panjang. Maka dia kata ingat, pekerjaan sangat ditakutkan kebinasaan. Pekerjaan-pekerjaan dosa ini membawa kepada kebinasaan. Dalam waktu yang sama umur kita ini singkat. Singkat umur kita, bukan panjang sangat umur kita. 20 tahun, 30 tahun lagi kembalilah ke rahmatullah. Amal ibadat kita akan dihitung. Harta benda ditinggal dalam bank dan dibagi oleh anak-anak sebagai pusaka, itu saja. Maknanya itulah kita kejar siang malam tanpa kita mengejar bekala yang kita nak bawa. Maknanya kalau kita fikir betul-betul tak bijak kita. Kalau fikir betul-betul lah, tidak bijak kita menghabiskan masa untuk mengumpul dunia, sedangkan dunia itu kita tinggalkan. Sedikit saja kita untukkan masa untuk akhirat, sedangkan akhirat itu kita nak bawa. Ini maka kita kena fikir betul-betul. Umur kita sangat singkat. Bukan panjang umur kita, jangan berasa panjang. Cuba sekarang hari ini kita berapa? 38 contohnya, contoh saja. Mana ataupun 40 contohnya. Cuba kita fikir daripada kita budak, rasa macam singkat saja. Sekejap saja. 40 dah. 39 dah. Baru 60. Maknanya singkat umur kita. Singkat. Lalu dikatakan tadi dalam amal pula, dalam umur kita singkat tadi, sikit saja umur kita, sikit saja, maka dalam amal, di dalam amal banyak taksir. Taksir ni banyak kita cuan, banyak kita lalai, banyak kita lepaskan. Hari-hari kita lepaskan dengan ibadat-ibadat. Sedangkan terbitnya matahari sampai tenggelam matahari, banyak ibadat kita boleh buat. Baca Quran, berzikir, maknanya bertasbih, bertahmid, banyak kita boleh buat. Tapi apa yang kita buat? Kita pun tak tahu apa yang kita buat. Maknanya yang berkaitan manfaat untuk akhirat. Dan maka dalam amal kita yang sedikit tu banyak pula cuan, banyak pula lalai kepada Allah. Dan yang memilih amat melihat amat melihat, yakni Allah Ta'ala amat melihat. Maka jika disurat dengan kebajikan amal kami dan diterima akan kesalahan kami, maka tiada yang demikian atasnya kepayahan. Kalau Allah Ta'ala terima amal ibadat kita dan kesalahan kita diampunkan, maknanya diterima kesalahan kita ni, diampunkan, maka tidak ada payah bagi kita. Allah Ta'ala akan memaafkan kita, mengampunkan segala dosa kita. Jadi sebenarnya kita ini yang jadi berat ibadat. Berat ibadat dosa kita sebenarnya, kita ngaku dosa. Maknanya. Tapi kalau kita diampunkan dosa kita diampunkan, bila kita dia jadi ringan beribadat kepada Allah. Sebab tu saya melihat guru saya salah seorang ni umurnya tu 60-70. Tapi kalau ibadat dia mengatasi orang-orang itu. Membaca Quran ni banyak, sembahyang ni banyak. Kita orang-orang mungkin belajar, masa saya belajar tu nak lawan untuk guru kita dah ada. Kuat sungguh dia beribadat pada umur tua tau. Sebab apa? Yang berat beribadat itu adalah berat dosa. Sebab tu wastaghfir li zambika, banyak kat istighfar. Tanya masa juga kemarin lagi jumpa seorang kemarin. Seorang muslimin datang jumpa. Orang ambil saya untuk dimakan, nak tanya-tanya. Iya, cuma makan dia datang wahai orang hutan. Mai makan dia. Saya nak tanya ustaz, kenapa saya tak boleh duduk lama dekat sejadah? Tanya. Maksudnya lepas sembahyang masih nak bangun lagi. Dulu lama. Dan kenapa setiap kali saya nak buat apa-apa tak jadi? Saya rancang nak baca Quran, saya rancang nak berzikir, tapi tak jadi ada sama halangan. Jawapan dia senang je, 2 kali 5 saja je. Jawapan dia gitu, 2 kali 5 saja je. Dia kata beginilah, kita kena ada perubahan lah. Saya kata ni kaedah saya pun begitu juga. Kalau saya hari-hari gaji puasa sembahyang sunat Tuhan, malam sunat Tuhan. Bangun pagi teringat, kayak gitu pula. Dan jadi malas suruti. Malas suruti. Jadi kena tukar lah. Kalau kita dah tak boleh, kita malas pada kita biasa sembahyang sunat Tuhan, malas pergi kita pergi ngaji. Kalau ngaji itu kita tak boleh pergi ngaji, kita pergi ke zikir. Masa ni kita sembahyang sunat Tuhan, tapi malas ambil space. Ambil sebaik tukar gitu.
Lepas tu pusing balik. Begitulah lama-lama sampai istiqamah pada Allah. Tapi kalau jalan lain, kita nak Allah. Supaya kita ini istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa kalau Allah Ta'ala tolong kita, beri ampunan, maka mudah bagi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Moga-moga muslimat sekalian, Allah Ta'ala ampunkan dosa ahli keluarga kita semua, suami-suami yang ada di rumah, anak-anak kita. Allah Ta'ala selesaikan masalah-masalah kita. Masalah kita ni sebenarnya sebabkan kita yang kita lalai dengan Allah Ta'ala. Dan mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh, dan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang benar-benar, orang yang tunduk hatinya mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bawa naik Jakarta, bagus tak dapur. Jadi ketemu saya dia. Ubat kita. Ubat tangan sama juga. Maka kami pohonkan Allah Ta'ala Tuhan yang kasih sayang lagi karim yang mulia, bahawa dimuamalahkan kita sebaik-baik kurniaan. Bahawasanya ia Ar-Rahmanur Rahim, yang masih penyayang daripada segala yang menyayangi. Oh, udah maaf banyak lah. Dosa banyak orang. Dia jadi lagu gitu. Jadi saya baca bawah naik atas balik. Muka surat yang sama. Baca doa Ar-Rahman. Okey, wallahu a'lam. Doa je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Allahumma iftah 'alaina abwaaba fahmika wa fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika as-salihin. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.